السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الحسنة. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يحيؤون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat. Habis dah balik muslimat. Tadi tengok ada. Balik ah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, pada pagi ini kita dapat menyambung semula kuliah Nasaihul Ibad selepas tertangguh 6 bulan. Kan? Last hari itu kita baca muka surat 171 pada 24 hari bulan 4. Lama tu. Betul? Kan? Okey, sebelum ni kita dah bincangkan bahawasanya ada 5 sifat yang terpuji ataupun pilihan orang-orang fakir. Bila orang itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir, kan, lawan ataupun orang kadang-kadang sebutkan fakir miskin. Sebenarnya fakir ni lebih bawah lagi. Dia punya kesusahan ataupun kemiskinan dia berbanding dengan orang miskin. Tapi selalu dalam asnaf dia disekalikan fakir miskin. Tapi dari segi kedudukan fakir ni bawah lagi. Kan? Katalah dari segi pendapatan, kalau miskin ni dia perlukan sehari 30, dia bekerja dan berusaha dapatlah dalam 25, kan, ataupun 23 ringgit. Dan ada jugalah rumah dia walaupun rumah kayu, kan, boleh roboh bila-bila masa, kan, uzur benarlah. Itu kategori miskin. Jangan tuan-tuan kita tengok kategori miskin di Malaysia. Kategori miskin di Malaysia, dia ada rumah teres 3 bilik, kemudian pendapatan dia bawah 3,000. Kita kat Malaysia hak tu miskin lagi tu, kan. Di negara lain kalau 3,000 sebulan pendapatan, kaya dah tu, kan. Apalagi kalau tuan-tuan pergi Indonesia, jadi jutawan terus, kan. Kalau katakanlah 300
1 juta, maknanya 3.030 juta sebulan. Apa 3, kalau 300 1 juta, mana 1,000 pun dekat 3 juta dah, kan? Kalau 3,000, 9 juta sebulan. Kita tak payah 9 juta, kan? 1 juta setahun pun kira hebat dah. Okey, pada pagi ini kita bincang pula sebaliknya, iaitulah dan sementara bawah sekali 171, sementara 5 sifat yang tercela yang menjadi pilihan orang-orang kaya ialah, maksudnya kalau kita pilih menjadi orang yang kaya, maka kita kena terima hakikat ada 5 ciri ini, ada 5 sifat ini pada orang-orang yang kaya. Yang pertama adalah kelelahan jiwa. Sebab kerana setiap waktu sibuk mengabdi dan mengurus harta benda. Kalau orang kaya ni, sebab itu tuan-tuan, kalau orang kaya ni kadang-kadang sampai tak ada, bukan setakat tak ada masa pergi masjid surau, silap-silap hari bulan tak ada masa dengan Allah. Kan? Malam nak tidur tu, duk tengok siling lagi tu. Malam tidur siling. Hari ini kalau buat lagi ini, besok boleh untung lebih lagi ni. Kan? Kalau hari ini tadi buka kedai pukul sekian, tutup sekian, dapat sekian. Kalau buka lambat lagi tutup, lebih lagi tu. Ada mikir hak tu. Itu terima hakikat kalau kita pilih menjadi orang yang kaya. Sebab itu kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Tapi Nabi pesan kepada kita, fa'asiru ma yabqa ala ma yufna. Ini pesan Nabi kepada kita. Kita kena terima satu hakikat, kata Nabi, man ahabba dunyahu, orang yang terlalu mengutamakan kehidupan dunia, adarra bi akhiratihi, maka merugikan atau mencacatkan akan matlamat atau kehidupan akhiratnya. Faham dah? Orang yang sibuk dengan dunia ni mesti banyak kelompongan-kelompongan untuk mengejar akhiratnya. Tak ada masa solat berjamaah, tak ada masa duduk dalam masjid, tak ada masa untuk baca Quran, dan tak ada masa untuk solat tahajud dan sebagainya. Itu ayat yang saya bacakan tadi, nanti saya ulas dalam mukadimah tadi. Sebaliknya kata Nabi, wa man ahabba akhiratahu, siapa yang mengutamakan kehidupan akhiratnya, adarra bidunyahu, akan merugikan dunianya. Maknanya berkemungkinan tak kaya lah dia, ataupun tak sibuklah dia dengan kehidupan dunia. Lalu kita pilih mana? Kata Nabi, fa'asiru ma yabqa ala ma yufna. Nabi kata, utamakanlah yang bersifat kekal berbanding dengan sifat yang akan binasa. Itulah apa namanya? Kita utamakanlah kehidupan akhirat. Tuan-tuan cuba tengok nah. Kalau kita utamakan kehidupan dunia, berkemungkinan besar akhirat tinggal. Tapi kalau kita utamakan akhirat, insya-Allah dunia akan terbawa. Kan? Tuan-tuan, ada tak kita jumpa seorang yang kaya tapi banyak masa dengan Allah? Ada satu dialog tu, dia ni kawan lama masa sekolah dulu, kawan lama. Tiba-tiba satu hari ada seorang yang
boleh katakan berjaya lah juga. Dia singgah satu masjid. Kan? Kemudian dia terjumpalah kawan lama dia. Kebetulan kawan tu sedang duduk dekat beranda tu, sedang membetulkan selipar. Dan ada sampah satu dua, dia ambil sampah tu, dia masuk dalam tong sampah. Kawan ni tegur lah, Mat, hang lah. Hang ni lah, dia kata. Hang daripada dulu, ini je kerja hang. Maksud dia pelekeh kawan tu. Dia pelekeh. Tengok aku. Tengok kereta aku tu. Oh, dia banggalah. Kawan tu pun tak jawab apa, biasalah. Dia tahu dah kawan dia ni memang masa sekolah pun dulu jenis cakap besar. Akhirnya terus habis berdialog tersebut, sembahyang. Bila sembahyang kebetulan dia sembanglah dengan Bilal tersebut. Dia kata, tu. Dia kata, lama dah kerja kat sini. Dia kata, yang mana? Tu. Dia kata, kerja apa? Ialah tu lah, apa nak jadi syiah kat sini. Dia kata, masjid ni dia punya. Kan? Dia kata masjid ni dia punya. Tu kedai dia tu. Rupa-rupanya kawan ni lagi kaya pada dia. Tapi sifatnya tawaduk. Walaupun dia kaya, tapi dia masih tetap boleh bersama jamaah. Malah dia bina satu masjid, kan, dengan duit dia sendiri. Dan dia masih lagi berkhidmat dan sayang dengan masjid tersebut. Bermakna tuan-tuan, inilah membuktikan kepada kita. Kalau di zaman Rasulullah, siapa dia? Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang sangat kaya, tapi sentiasa berada bersama dengan Rasulullah, khususnya dalam solat berjamaah, dan tidak berkira untuk menapakahkan hartanya di jalan Allah setiap kali ada peperangan ataupun ada peluang untuk menapakah. Harta dia bukan tambah sedikit, tapi tambah banyak. Yang kedua, menyibukkan hati, kerana hati dan fikirannya sibuk untuk memikirkan harta benda. Memang itulah satu naluri. Sebab itu kata kaedah ataupun pepatah Arab, dia kata apa? Dia kata, man ahabba syai' aksar an zikrih. Siapa yang terlalu sukakan pada sesuatu, dia akan banyak sebut, dia akan banyak ingat benda tersebut. Kan? Maaf sebutlah, kalau ada kawan kita ni yang jenis gatai nak menikah, bini dua dah. Kan? Setiap kali jumpa, aku tak tahulah, dia kata, bilalah aku dapat yang ketiga. Dua dah. Kita satu tak sibuk nak cari dua. Dia ni dua dah, duk cerita kedai tak habis-habis cerita yang ketiga. Dia kata, Mat, hang boleh dah aturkan aku tu yang janda bagian-bagian tu. Kan? Aku rasa kalau aku kahwin dengan dia tambah bahagia kot. Oh, maknanya yang dua tu rasa tak bahagia lagi. Itulah satu contoh kalau dia jenis suka menikah. Sembang kedai sembang menikah aja. Kalau ada orang jenis suka tukar-tukar kereta, tuan-tuan sembang kat kedai, tak sembang kereta. Dia kata, kan? Apa nama ni? Fortuna baru ni lawas sungguh. Duk cerita tu, kan? Cerita kereta-kereta yang memang yang dia suka, yang dia inginkan. Kan? Kadang-kadang baru 3 tahun kereta tu tukar balik. Sebab apa? Teringin hak tu. Kira duit habis tu. Kan? Sebab itu tuan-tuan lah, kalaulah orang tu bukan seorang korporat, bukan seorang yang kaya, kalau selalu tukar-tukar kereta, tuan-tuan tengoklah, duit dia habis itu je. Kan? Kereta ni kalau kita beli, dia tak sama dengan rumah. Kan? Kita beli kereta hari ini, kita beli tak payah barulah nah, second yang dekat Yuska tu. Kita beli hari ini kereta katakanlah 50,000. 3 bulan selepas tu cuba pergi jual. Berapa dia mau beli? Silat-silat 38 bah. Kita beli 50,000. Kan? Baru kita pakai 3 bulan baru. Kita nak tolak balik, nak tukar yang lain. Tak apa, dia ambil. Tanya ke dia, berapa? Berapa hutang? Hutang usah kira lah. Sebab kita beli hutang. Kalau 50,000, silap-silap saya lagi mau dekat. Paling tidak 58,000.
Kan? Tiba-tiba hutang kita 58,000, dia nak beli 38,000. Berapa kita rugi? 20,000 3 bulan. Nampak tak? Itu baru kalau dia tukar kereta sekali setahun. Kalau setahun dia tukar 2 kali. Habis itu ya duit. Kan? Tak nak pergi mana? Minta nak sumbang untuk karpet 5,000. Hang ni ingat aku ni bank lah. Kan? Padahal kalau dia sumbang karpet 5,000, orang boleh pakai sampai pada 10 tahun silap-silap boleh orang pakai. Berapa banyak kalau 5,000 berapa kaki tu? Kan? Kalau 5,000 dia sumbang untuk karpet, berapa kaki, berapa ramai orang yang sembahyang di atas karpet tersebut. Tapi dia untuk kereta dalam masa dan bulan boleh lesap 20,000. Dia tak rasa rugi. Kenapa? Dia suka. Dia suka. Kan? Yang ketiga, kena terima hakikat bahawa kalau kita pilih menjadi orang kaya, beratnya hisap. Belum. Yang ketiga, menjadi hamba kepada dunia. Kerana sesiapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi hamba ataupun mengabdikan diri kepadanya. Yang ketiga, yang keempat, beratnya hisap. Disebabkan harta benda, sesiapa yang berat hisapnya, maka dia menjadi tersiksa kerananya. Dan orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan tersiksa olehnya. Kan? Sebab itu kalau saya katakan tadi, kalau apa nama ni, kalau kata tadi orang yang suka menikah, kan? Malam-malam orang pukul 3 tahajud. Kan? Dia malam-malam pukul 3 berwhatsapp. Kan? Balas tu, balas ni, balas ni. Kan? Tak habis-habis. Kan? Minta gambar perempuan tu. Padahal petang tadi jumpa dah dengan perempuan tu. Pukul 3 minta hantar gambar lagi. Rindu. Berapa jam lah. Duk fikir hak tu. Kan? Selama tak dapat menikah dengan hak tu, selama itu duk pening. Pening duk terbayang sebab tak dapat lagi. Itulah satu hakikat yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan, berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia terpaksa meletak jawatan dengan sebab skandal perempuan. Tuan-tuan bacalah dalam sejarah. Kan? Saya pun bukan pandai sangat sejarah ni. Tapi memang banyak terbukti pemimpin-pemimpin dunia, terutama di kalangan ahli-ahli politik lah, BBIP, kan, terpaksa mengundurkan diri. Presiden ke, Perdana Menteri ke, Menteri ke, terpaksa mengundurkan diri dengan sebab apa? Skandal perempuan. Itu jadi hamba abdi lah. Okey. Ini yang dimaksudkan adalah kaya yang taat ni. Ni kaya yang taat ni. Perhitungannya banyak lambat. Kalau kaya tak bayar zakat, jawapannya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa dalam suratul Qasas. Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia punya kekayaan dia sampai dibandingkan dalam Al-Quran, anak kunci dia berat untuk dibawa oleh orang yang ada mempunyai kekuatan membawa barang. Kan? Kalau katakanlah tuan-tuan, anak kunci satu besen tu, agak-agak berapa pintu dia punya kedai? Kuncinya, kan? Nih, yang ini pun dah berapa kunci dah ni? Kunci kereta ada 2, spare 1 kan? Kunci apa nama ni, rumah ada 1. Ni kunci almari loka ada 1. Kan? Baru berapa ni? Bayangkan kalau 1 besen tu. Kaya tak? Kaya. Kan? Itulah Qarun. Apa jadi pada dia? Habis tertimbus dengan harta-harta dia, dengan dia sekali. Dan memang dah ternyata dalam Al-Quran telah disebutkan dia adalah penghuni neraka. Kan? Sebab itu Al-Quran dah sebut dah penghujung surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara
Orang-orang kafir kena terima hakikat. Ini ayat Quran. Percaya tak percaya, rujuk tafsir ketika ulama mentafsirkan surah penghujung surah Az-Zumar, ayat yang ketiga terakhir, lebih kurang gitu. Kan? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir walau dia koprat, contoh Qarun, kaya tu. Kan? Besok di hari kiamat kena terima bahawasanya dia dihalau di hari kiamat dalam keadaan berjalan kaki. La yanfa'u malun wala banun, tidak memberi manfaat harta dan anak pinak dia. Jangan cakap besar. Lawan Allah menjadi orang yang engkar kepada Allah, jawapannya di hari kiamat dihalau oleh malaikat ke neraka Jahannam jalan kaki. Kan? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Penghuni neraka itu tanya orang-orang kafir. Apa dia kata? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dia tanya dua ya. Penghuni penjaga neraka itu dia tanya dua. Ada tak datang kepada kamu utusan? Kan? Kalau di zaman Nabi, Nabilah. Di zaman sahabat-sahabat lah. Khulafaur Rasyidin, kemudian tabi'in, kemudian ulama Syafi'i dan sebagainya. Sampai pada peringkat hari ini, ada tak siapa-siapa, ustaz-ustaz ke, tuan-tuan guru ke, mufti ke, bagi kamu berita tentang Islam? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan bagi tahu kamu tentang bahawa hari ini ada pertemuan. Maksudnya ada lagi hidup, ada perbincangan, ada perhitungan selepas daripada mati. Hari inilah. Di dalam Al-Quran Allah mengakui bahawa besok orang-orang kafir akan menjawab qalu bala, ya. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi nak macam mana? Kami orang kafir dan memang termaktub dah. Kafir neraka, Islam syurga. Sebaliknya Allah kata, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sebaliknya pula, orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat akan diiringi oleh para malaikat dan mereka adalah berkenderaan. Malah ketika mana mereka berjalan, Allah bagi tahu Jibril, kenapa engkau biarkan umat aku? Kenapa engkau biarkan hamba aku yang bertakwa mereka dalam keadaan berjalan, sedangkan mereka di waktu di dunia adalah berkenderaan? Saya bila terbaca, mana ada manusia ni semua ada kenderaan? Oh, rupa-rupanya ulama tafsir Allah kata maksud berkenderaan di situ dijelaskan di dalam kitab Kasful Ghaibiyah, kan, membuka cerita-cerita perkara yang gaib. Dijelaskan rupanya, betul lah. Realitinya rupanya maksud di situ berkenderaan. Tuan-tuan tengok nah. Kita ni memang penuh berkenderaan daripada belum lahir. Tengok. Minta maaf saya sebut dalam masjid, ni kitab. Ketika yang nak jadi kita ni, nak jadi saya ni, ketika nak jadi saya ni berjalan dalam tulang sulbi bapa saya. Begitu juga tuan-tuan semua. Kita ni, kan, mak cakap air mani bapa kita yang keluar daripada tulang sulbi tu, berjalan, kan, dalam tulang sulbi bapa kita. Dia berjalan melalui apa? Bapa kita lah. Kemudian terpancarlah ke dalam rahim mak kita. Pun mak kita bawa juga. Daripada air mani tu, sehari, 2 hari, sampai 3 bulan, 40 hari dan sebagainya. Kemudian bila duduk situ, berapa bulan kita? 9 bulan. Mak kita dah bawa ni. Nampak? Itulah mak kita lah kenderaan kita, rahim mak kita. Kemudian lepas kita lahir, ni mak kita dah dukung kita ni. Besar sikit, ni riba mak kita. Besar sikit, tuan-tuan perasan tak? Tapi lah ni tak apa-apa ada. Tuan-tuan sempat tak merasa kalau berjalan dengan ayah, terutama kalau pergi kebun, tuan-tuan duduk tak mana? Masa kecil-kecil, umur setahun 2.
Kalau saya dulu kalau berjalan dengan bapak saya nak pergi mandi sungai, kenderaan saya, bapak saya lah duduk dekat tengkuk bapak saya. Lah ni kalau buat macam tu orang kata pelik. Kita bagi tahu dah. Kenderaan kamu dulu bila kamu besar sedikit adalah bapak kamu lah. Kamu naik di atas apa ni? Bahu ataupun inilah belakang mereka. Man ayah kita lah jadi tunggangan kita, jadi kenderaan kita. Besar sikit lagi, itulah basikal, kan? Motosikal paling tidak. Sampai pada peringkat kita mati, apa kenderaan kita? Bukan kereta jenazah, itulah ni. Apa kenderaan kita? Bahu saudara-saudara kita. Kita naik. Kenderaan kita adalah bahu saudara-saudara kita. Bawa keranda masuk dalam kubur. Jadi Allah kata kepada malaikat Jibril, jangan biarkan hambaku yang bertakwa mereka dalam keadaan berjalan kaki. Sebab dia orang masa di dunia pun dah biasa naik kenderaan. Apalagi hari ini. Aku nak meraihkan, aku nak memberikan mereka nikmat yang mereka lakukan, ketakwaan yang mereka lakukan di dunia. Okey, sampai pada peringkat kan Allah kata kan masa di dunia mereka telah menyediakan kenderaan mereka. Apa dia? Tu yang kita sembelih waktu bulan haji tu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, kata Allah. Yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darah tu. Sebab itu tak payahlah kita nak bergaduh. Kadang-kadang korban aku mana tu? Hei, tu 700 kami seorang. Kurus, bolehkah kami naik 7 orang katanya? Malaslah aku berkorban dekat Batu Empat ni. Daging dapat 3 kilo je. Lebih baik aku berkorban suruh bagian-bagian, situ dapat 7 kilo katanya. La ilaha illallah. Allah bagi tahu dah, la yanalallaha luhumuha, bukan daging, wala dima'uha, bukan darah daging tersebut, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang dituntut di situ adalah ketakwaan. Kita bukan disuruh sembelih anak seperti mana Allah suruh Ibrahim. Ibrahim lagi mencabar. Sebab itu ketika mana dialog Rasulullah dengan malaikat Jibril. Satu hari Nabi berdialog dengan Jibril. Jibril, selama hang kerjaya membawa wahyu menjadi suruhan Allah Ta'ala, bilakah masa yang engkau tak dapat lupakan? Maksudnya apa dia satu pekerjaan yang disuruh oleh Allah? Dia kata yang engkau sampailah ni tak dapat lupa. Kan? Tuan-tuan dulu masa bekerja dengan kerajaan ke, dengan syarikat ke, apa yang tuan-tuan rasa masa bekerja sampailah ni kita tak dapat lupakan peristiwa tersebut? Lebih kurang gitulah soalannya. Apa jawapan Jibril kepada Rasulullah? Dia kata yang aku tak dapat lupa, dia kata ketika Allah suruh aku pergi ke syurga untuk mengambil kibas. Ingat tak dulu yang ketika korban si Qabil kan, Qabil Habil tu, ketika korban anaknya Nabi Adam tersebut, kibas itu kan diambil oleh Jibril dan diletakkan dalam syurga. Kibas itulah yang disembelih oleh Ibrahim ketika Allah perintahkan menyembelih Ismail. Nah, tuan-tuan bayang betapa speed yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika Allah kata pisau dah nak kena pada tengkok atau pada leher anaknya Ismail. Ketika itu Allah perintahkan Jibril pergi ke syurga, ambil kibas, tukar. Kira speed tu kalau bawa kereta diistilahkan minyak tu rapat dekat tu. Dia tekan rapat minyak. Itulah diistilahkannya. Kan? Itulah peristiwa yang tak dapat dilupakan oleh Jibril alaihissalam. Yang kelima, darjat yang rendah. Kenapa dikatakan di sisi Allah orang yang kaya ni darjat dia rendah, sedangkan di sisi manusia dia cukup hebat? Dia ada gelaran datuk, ada gelaran Tan Sri, kan? Ada macam-macam gelaran lah sebab kekayaan dia, kan? Paling tidak pun orang panggil apa? Okey, nampak?
Itu kira gelaran korban lah tu. Orang panggil dia toke. Kan? Kontraktor baru. Kan? Ada gelaran dia. Nah, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, mereka mendapat darjat yang rendah, iaitu darjat keduniaan. Nah, sebab itu tuan-tuan tengok alif, lam, dal, nun, ya, alif. Ad-dunya. Tuan-tuan tengok dalam kamus, dunia tu maksudnya rendah. Maknanya orang yang mengejar kehidupan dunia ni diibaratkan oleh Allah Ta'ala seperti mana orang yang berlumba-lumba untuk mencari kehidupan yang tak ada nilainya di sisi Allah. Di sisi Allah Ta'ala ni, kekayaan dunia ni, kalau tuan-tuan tengok lalat yang ada dekat tangan dia tu, di sisi Allah itulah nilai. Ni yang ada yang ada di atas muka bumi ni, 7 petal langit dan bumi ni, kan? Kita rasa kalau aku dapat tanah sekian ekar, kalau aku dapat bangunan sekian ekar. Yang kita rasa tu di sisi Allah Ta'ala, dunia ni dan segala isinya, tuan-tuan tengok lalat tu, kalau ada benda dekat tangan dia, itulah besarnya di sisi Allah. Yang kita berebut tu, kan? Yang manusia berebut dunia ni, di sisi Allah itulah nilai dia. Kan? Agak-agak kita dapat berapa? Kan? Itulah diupamakan oleh ulama, iaitu dapat keduniaan kerana darjat keduniaan. Kerana apabila dibandingkan dengan darjat akhirat, maka darjat di dunia itu tidak apa-apanya. Kan? Apa dia yang berlaku dialog ketika Abdurrahman lambat datang ke masjid, tidak dapat takbiratul ihram, tidak sempat membaca suratul Fatihah, apatah lagi doa iftitah, tapi masih dapat rakaat. Contoh tadi, kita datang sembahyang subuh, ketika mana Nabi hendak rukuk, Allahu Akbar, Abdurrahman pun rukuk, sempat tamakninah, maknanya dia tak perlu bangkit untuk tambah 1 rakaat. Tapi tertinggal, pertama dah tentu tak dapat. Yang kedua, dia tertinggal doa iftitah. Yang ketiga, dia tak sempat baca Fatihah, tapi masih dapat rakaat. Nampak? Kan? Tapi bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, Nabi bila habaq kadah, man, aku rugilah hari ini. Lambat tak dapat takbiratul ihram, kata Nabi, rugi man hari ini. Lalu Abdurrahman nak cover dia punya kerugian tersebut, disebabkan kerana dia lambat, pasal barang baru sampai. Jadi kena checking lah barang tu. Saya terjemahkan kepada dunia hari ini untuk mendekatkan pandangan kita. Kita bayangkan hari ini kita ada kedai, kebetulan kontena baru sampai. Kontena sampai, tuan-tuan tengok dah kalau tuan-tuan pergi kedai, bila lori turun dia bawa kertas, betul tak? Dia turun barang, dia checking lah, betul tak? Tadi kotak Maggi ada 12, kotak beras ada 10 kampit, betul tak? Tengok-tengok, baru sign. Bawa Abdurrahman pergi cepat-cepatlah sampai masjid. Nabi dah nak rukuk. Okey. Abdurrahman kata, bagaimana ya Rasulullah, kalau tadi itu barang yang sampai itu saya infak fi sabilillah. Bukan senang. Kan? Kata Nabi, tak sama. Kalau saya sedekah dengan kontenanya, satu konten dengan kontainer terus. Nabi kata tak sama. Kalau aku sedekah dengan lori-lori sekali, agak-agak tuan-tuan, kalau satu kontainer, satu lori, agak-agak berapa ratus ribu. Hanya dengan dapat takbiratul ihram. Tapi kita yang kurang ilmu, kurang muhasabah diri, tak ada rasa apa. Tak rasa rugi pun. Kadang-kadang takbiratul ihram kita nak kejar tu, sahaja lambat. Kita datang awal dah, kan? Masjid kita datang awal dah. Kita duduk dah pun dalam masjid, tapi duduk belakang-belakang, kan? Patutnya kita bila Bilal kata saf, kan? Ataupun qiyam, bangun, patutnya kita teruslah bangun. Tak, sembang 2-3 saat lagi. Bila Allahu Akbar imam,
barulah kita bangun keluar. Itu pun kadang-kadang sembang dah hampir nak pergi ke Sabtu, sembang lagi dengan kawan. Kita tak rasa rugi. Macam apa? Pasal kita tak tahu nilai akhirat itu, kita tak nampak. Itulah untuk mendekatkan kepahaman kita. Jangan rasa terhina bila dikatakan orang yang kaya ni darjat dia rendah. Sebab darjat keduniaan, kerana apabila dibandingkan dengan darjat akhirat, maka darjat di dunia itu tidak apa-apanya. Selanjutnya, 5 penawar hati. Daripada Abdullah Al-Antaqi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya ataupun radhiyallahu anhu. Apa dia kata? 5 perkara ataupun 5 macam bagi hati, nah, untuk hati kita jadi baik, ataupun dia panggil penawar bagi hati. Yang pertama ialah bergaul ataupun berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berkawan dengan kaki karaoke, lingkup kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang masjid, orang surau, orang pengajian-pengajian, orang yang minat dengan ilmu, insya-Allah. Yang kedua, penawar bagi hati ialah membaca Al-Quran. Nah, itu di antara hikmah berlakunya COVID ni. Masjid-masjid dan surau mana-mana pun saya pergi, majoritilah masjid dan surau ni ialah apa nama ni, ada ni photostat surah Al-Mulk dengan surah Al-Kahfi. Kalau pagi-pagi tak ada kuliah, contoh daripada Isnin sampai Jumaat, kalau tak ada kuliah pagi, inilah kita baca lepas daripada sembahyang subuh. Maghrib contohnya, kadang-kadang kalau tak ada apa nama kuliah ataupun selepas Isya, baca surah apa nama ni Al-Mulk dan sebagainya, kan? Itu adalah di antara usaha. Sebab itu nah, kita kalau dah ada di masjid, habis sembahyang Isya, tunggulah saat, kecuali ada urusan. Bukanlah kita pula sampai duduk masjid sampai urusan pun tak selesai, kan? Tadi bini kita pesan apa dia? Pesan gula dengan susu habis, kan? Sekarang pukul 9 kedai tutup, habis bayang 8.40, kan? Tunggu juga lagi, balik-balik kedai pun tutup, balik-balik rumah isteri kata, mana gulanya bang? Tak sempat, tadi ada bacaan surah Al-Mulk lah. Bukan tak boleh baca surah Al-Mulk, kan? Tapi hari itu ada urusan. Islam ni bukan sempit sangat, maknanya ada urusan, tak, kita baliklah. Ni yang tak ada. Kadang-kadang lepas daripada balik masjid Isya tu, bukan balik rumah lagi, pergi mengopi. Mengopi boleh tunggu sampai pukul 10. Tapi lepas sembahyang Isya, dalam 20 minit tak sempat pun. 20 minit, kan? Handphone ada. Kalau malas nak pegang photostat ni, handphone kita ada. Buka handphone, kita baca sama-sama. Pasal apa? Pasal majoritinya, kita malah, mungkin tak semua, saya tak masuk ustaz, tapi majoritinya bila balik rumah, kan, londeh kain, pakai baju tidur, jawabnya tidak ah. Ada balik Quran. Tuan-tuan, siapa di kalangan tuan-tuan? Saya ustaz dak. Saya akan pastikan setiap kali balik rumah buka Quran dulu, baca 3-4 muka baru saya tidur. Ada. Bagus, kan? Tapi bagi yang tidak, alangkah baiknya kita join sama. Sebab apa? Quran. Tuan-tuan, 3 di antara confirm yang 3 ni akan menerangi kita dalam kubur. Apa dia? Pertama, sembahyang fardu. Yang kedua, sembahyang sunat. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga adalah bacaan Quran. Yang keempat, sedekah. 3 inilah di antara yang boleh menerangkan diri kita bermula daripada alam barzah sampailah besok di hari kiamat. Yang ketiga, tengok. Untuk penawar bagi hati ialah solat di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi, kata Allah Ta'ala. Yang seterusnya, dan sujud mendekatkan diri kepada Allah di waktu menjelang subuh. Nah, tuan-tuan, muhasabah diri saya terutamanya. Cuba kita cek diri kita. Adakah diri kita tu waktu hari itu umur 16 tahun, umur 17 tahun, kira baca Quran tak ada, sembahyang sunat tak ada, tapi sembahyang fardu tak tinggal. Bagus.
Bagus. Sembahyang fardu tak tinggal walaupun umur 17, 16. Tak tinggal dah sembahyang fardu ni. Kalau tuan-tuan tengok remaja hari ini, bukan setakat sembahyang isya, sembahyang maghrib, 5 waktu ruyubul ruyub. Tuan-tuan tengok. Ni remaja hari ini. Kan? Lah ni pula kedai dah buka dah. Kedai dah buka, tuan-tuan tengoklah. Kira dia kena vaksin 2, kira dia rasa selamat dunia akhirat lah tu. Okey. Nah, alangkah ruginya kalaulah kita waktu umur 16-17, sekarang ni umur kita dah terbalik dah, 61 ataupun 71. Tapi kita punya perangai masih sama macam umur 16. Bayang sunat tak ada, bayang apa nama baca Quran tak ada, rugilah. Baik itu tuan-tuan tengoklah. Majoritinya kita ni semula jadi confirm bila 60-70. Tuan-tuan tu bertanya diri masing-masing, adakah sedap tidur kita di malam hari sama waktu umur 16-17 tu dengan sekarang 71-61? Kan? Kalau ada orang 61-71 umur, subuh ruyub-ruyub, menempah dalam kubur gelap gulita. Kan? Pukul 6 lena lagi. Pukul 7 lena lagi. Bini kata, abang pukul 7 5 minit dah bang, baru bangkit pergi kumul lebih kurang berbudak. Allahu Akbar. Pokok dan tak tidak, wallahu a'lam. Kan? Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincangkan penjelasan tentang 5 jenis penawar bagi hati ini untuk lebih pencerahan pada muka surat 173 dan juga sambungan dia 174. Kalau sempat kita bincang 5 objek pemikiran. Mudah-mudahan nasihat para ulama untuk kita pada pagi ini ada manfaat untuk diri saya dan juga untuk kita semua, dan apa amal ibadah yang kita lakukan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.